Kitol. Si Kitol tu merujuk kepada pengkhianat yang menghancurkan Kota Melaka sehingga kan British pula Alfonso de Albuquerque Portugis boleh masuk ke dalam Kota Melaka dan menawan Kota Melaka kerana ada seorang pengkhianat nama si Kitol. Disebabkan oleh benda itu, Azmin Ali marah, geng-geng dia marah, Zuraidah marah sebagainya, dan dia orang walk off, dia orang keluar daripada dewan dan dia pergi ke Renaissance, dia buat dia punya ceramah sendiri, dia punya kongres sendiri, dan ramai yang ikut. Dan saya tahu ramai yang ikut tu pun banyak kena pecat dan sebagainya. Baik. Selepas itu saya pun terus saya kata kena buat. Tak boleh, kena bela. Tak sempat saya saya nak start buat apa sebagainya, baru nak start lah orang kata buat. Tiba-tiba pada waktu itu kerajaan jatuh. Okay. Saya dapat berita tentang kerajaan jatuh ni seawal Disember 2019. Pada masa itu lepas Sheraton, lepas kongres tu. Lepas kongres, dia orang bincang, dia kata kita nak jatuhkan kerajaan ni, kita akan jatuhkan kerajaan. Ada orang lah kata kerajaan akan jatuh, Anwar takkan jadi Perdana Menteri, kerajaan akan jatuh, Anwar takkan jadi Perdana Menteri. So saya kata siapa jadi Perdana Menteri? Azmin Ali akan jadi Perdana Menteri. Akan berlaku satu move yang besar. Lebih baik kau join move itu daripada kau kekal dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Sebab dia kata kalau kau join move itu, kau akan, jadi kerajaan kan macam-macam kau boleh dapat. Saya kata no, thank you, saya kata. Saya kata no. Saya percaya bahawa kalau join move itu, dia akan membawa malapetaka kepada negara. Dia join move itu, dia akan bawa malapetaka kepada negara. So mula saya tak percayalah bahawa ura-ura kata kerajaan akan jatuh dan sebagainya. Saya kata macam mana dia nak jatuhkan kerajaan ni kan? Kecuali geng-geng si Kitol ni lompat. Dan pada masa itu, saya ingat lagi Muhyiddin Yassin kata, kita akan setia dengan kerajaan ini dan sebagainya. Muhyiddin Yassin cakap tau. Jadi saya buat live masa tu dekat Facebook, saya buat live, saya kata tak mungkin kerajaan ni jatuh. Tiba-tiba ada satu masa tu Sheraton 20 hari bulan Februari 2020 pada waktu itu, sebelum tutup negara. Masa tu ada someone dekat Sheraton hantar gambar kepada saya. Ada kan dekat hotel kan ada dia punya what do you call that macam TV lah kan. So kita boleh tahu event siapa. So dia hantar gambar, dia kata sebelah ni ada satu TV, kata event ni mesyuarat Azmin Ali. Dia bukan Azmin Ali, tapi yalah kita tahu itu Azmin Ali kot, masa tu Menteri Ekonomi, something like that. Dia menuju ke arah sana. Lepas tu sebelah sini mesyuarat Parti Bersatu menuju ke arah sana. Dan kejadian ini berlaku selepas mesyuarat akhir majlis pimpinan majlis pimpinan Pakatan Harapan pada waktu itu. Majlis pimpinan Pakatan Harapan, majlis presiden Pakatan Harapan lepas tu lah. So dia kata, kenapa Azmin Ali ada mesyuarat dengan Bersatu kan? Something is wrong somewhere. Sebab dalam mesyuarat akhir tu, Azmin Ali menyokong Mahathir kekal sehingga habis penggal dan tak menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Zuraidah pun. In fact, audio tu ada dalam YouTube saya. Tuan-tuan boleh cari sendiri kat YouTube saya. Dia ada full audio 2 jam. Kalau tahan dengarlah 2 jam. Termasuklah Syed Saddiq. Sekejap lagi nanti saya akan cerita tentang Syed Saddiq kan. Termasuk Syed Saddiq, dia tak setuju. Dia kata kita kena kekal sampai habis penggal, bla 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 bla. So, antara yang menentang, of course, geng Amanah naklah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. PKR, kebanyakannya naklah. So, saya kata, something's wrong somewhere. Tak lama lepas tu, I think 2 days later, 2 hari kemudian, berlaku langkah Sheraton. Langkah Sheraton berlaku, semua buat SD, hantar kepada Yang di-Pertuan Agong, mengatakan bahawa kerajaan sudah tumbang. Ada beberapa menteri tak ada kat Malaysia pada waktu itu. Ada yang, contohnya kalau tak silap saya, siapa masa tu pergi overseas? Mujahid kot. Ada one of the minister masa tu kat overseas lagi. In fact, kawan saya, dia kata masa dia keluar tu, kita masih kerajaan, dia balik tu kerajaan dah tumbang. Dia one of the pegawai menteri lah. Dia kata, aku keluar Malaysia, kita kerajaan. Aku balik Malaysia, aku dah tak ada office, dia kata. Kan, dia kata macam tu, mengimbau kenangan dia lah. So, bila jatuh kerajaan tu, saya kata macam, saya dah start buat live, saya dah start komen tentang geng-geng ini, tapi tak ada sambutan sangat lah pada waktu. Tapi bila Sheraton berlaku, orang dah mula realise, dah mula tengok, dah mula lihat, dah mula saksikan dan mula nak dapat berita. Sebab saya dekat ground. Lepas Sheraton berlaku, saya dekat Eastin Hotel. So di situlah geng PKR dan juga Amanah berkumpul. DAP dekat hotel lain. Tapi dekat Eastin ni, DAP, PKR dan juga Amanah, dekat situ ada rundingan, perbincangan dan sebagainya. Saya ingat lagi,
Sebab saya naik tingkat atas dan sebagainya kan. Saya ingat lagi, orang yang terakhir bagi sokongan kepada kerajaan pada masa itu adalah Barubian. Dia adalah orang yang ke-114 sign. So dia pegang dokumen 114, dia tulis 114. Maksudnya masa itu kerajaan Mahathir jadi Perdana Menteri, ada majoriti. Masa itu pertikaian sebab kita nak angkat Anwar jadi Perdana Menteri sebab Mahathir tak nak. Kan ingat tak Wan Azizah, Ating Lim Guan Eng, Mat Sabu pergi rumah Mahathir tak nak jumpa. Kan pada masa itu kan. Jadi bila dia orang datang, bila dia tak nak jumpa, akhirnya dia terpaksa namakan Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri. Lalu runding, Mahathir kata tak. Kalau nanti aku jadi Perdana Menteri, baru aku sokong. Okay, demi kerana nak menstabilkan negara, kita lantik balik Mahathir jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Dan Mahathir setuju untuk jadi Perdana Menteri. So, pada saat dia jadi Perdana Menteri, orang terakhir sign adalah 114 tu, dia ada dua. Masih Kujat dari Sarawak dan yang terakhir Barubian. Barubian sign pada waktu itu, dia ambil gambar. Tapi pada malam dia sign itulah, pagi itu, kalau tak silap saya pukul 3 pagi, keluar satu PDF daripada istana mengatakan Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri, and that is final. Jadi mula-mula kita orang dapat berita tu, saya kata takkan lah kot, ni fake kot. Esok paginya betul, Mahathir buat conference dekat Syed Mohtar punya Yayasan Syed Buhari dekat KL tu. Saya ada kat depan Mahathir masa tu, Mahathir kat depan saya tengok dia buat ucapan. Dia kata kita ada majoriti bla 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 sebagainya. Tapi pada masa tu saya kata dah tak boleh kata apalah. Dan saya buat ulasan juga berkenaan dengan saya kata unity government kan. Bukan unity government. Masa tu saya kata kerajaan campuran, saya kata minority government. Bagaimana minority government ni boleh membentuk kerajaan dengan bergabung dengan mana-mana. Dan saya kata kalau PAS benar-benar ikhlas nak memastikan pengkhianatan ini tidak berlaku, PAS kena join kerajaan yang sah, bukan join kerajaan pengkhianat, saya kata. Pada masa itu, majoriti 80 kursi adalah kerajaan Pakatan Harapan yang tinggal. Bersatu keluarlah. Jadi, PAS itu PAS tak join. Okey lah, tak apalah. So, PAS tak join. PAS join kerajaan Tebuk Atap. PAS join kerajaan pengkhianat. Kalau dia bersama dengan kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu, dia boleh membentuk kerajaan bersama mereka yang sah. Okey. Now, cerita Tebuk Atap tu, itu yang cerita asal Tebuk Atap, orang kata, Hadi tu. Okey. Lepas kejatuhan benda tersebut, saya start buat YouTube pada April 2020 tu. Saya start buat 2 channel serentak lah, YouTube dan Facebook. Saya guna 2 phone, masa tu saya tak pandai pakai sistem lagi. Lepas tu bila saya dah pakai sistem sebagainya, okey dah go through. Now, live saya every day tuan-tuan. Every day saya live tu 80%, 90% orang akan maki saya. 80% yang komen satu hal yang dalam inbox tu tak cerita lah kan, yang maki saya dan sebagainya. Sampai ada seorang geng-geng Azmin pada masa itu letak dalam Facebook dia kata apa? Iswardi ni kalau dia buat live 80% maki dia. Apa guna kau buat live? Baik kau super tak buat live, dia kata kan. Kena maki je dia kata, kena kutuk je. Dan dia orang masa itu kerajaan tau. Kena ingat dia orang pada masa itu kerajaan. Dia orang pada masa itu ada kuasa. Dia orang ada benda yang ada, dia sekerajaan, dia kerajaan. So dia punya cyber trooper dia memang ramai lah bantai saya kan. Saya tak peduli, saya jalan je tuan-tuan. Saya jalan je sampai setiap malam, kadang-kadang saya fikir. Dan pada masa itu kita bukan ada jawatan apa-apa, kita ahli biasa je. Tapi dan kita dapati memang rakyat dalam keadaan ni, bukan rakyat, ahli-ahli PKR dalam keadaan yang amat lemah setelah jatuh tu. Bukan PKR je lah, Pakatan Harapan berada dalam keadaan yang amat lemah. Dia orang tak bersemangat, tak bermotivasi. Dia macam rasa kenapa. Saya kata pada masa itu kan, kenapa kita boleh menangis, kita boleh sedih, tapi jangan terlalu lama. Kita boleh menangis, kita boleh sedih, tapi jangan terlalu lama, saya kata. Kita kena bangkit semula. Kita kena bangkit. Dan bila saya cakap macam tu, saya marah, saya kutuk orang yang yang geng-geng kartel ni yang masih stay dalam tu kan. Yang kutuk saya pun orang PKR juga. Ada di antaranya lah, bukan semua. Yang support pun ramai juga. Yang kutuk pun daripada kalangan orang PKR juga. Tapi saya kata tak apa, kita jalan. Saya jalan je sebab saya punya aim satu je. Saya punya aim satu. Saya kata pengkhianat akan dikhianati, itu yang pertama. Pengkhianat tak akan boleh tidur dengan kedua belah mata dia tertutup, saya kata. Sebab saya percaya negara yang ditakbir oleh pengkhianat ni, dia tak akan berkat tuan-tuan. Negara yang ditakbir dan diperolehi dengan cara pengkhianatan ni, janji Allah kata dia takkan berkat. Dia takkan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tu. Dia takkan jadi balad yang baik, baldatun thayyib, negara yang baik tu. Dia takkan dapat jadi negara yang baik.
And sure enough, April tu negara kita tutup. Kita semua PKP, kita menghadapi, orang kata lah, negara kita tutup COVID dan sebagainya. Lepas tu saya berlawan pula dengan geng yang kata COVID ini disebabkan oleh Wan Azizah tak tutup dan sebagainya kan. Tak tutup pintu negara dan sebagainya. So, kita teruskan lawan, kita lawan. Akhirnya apa yang berlaku, kita pun tahu kan, sampai angkat bendera putih dan mereka buat darurat. Dia orang buat darurat, tuan-tuan. Masa darurat tu saya kata, saya imbas balik darurat 1969 tu yang hanya dimansuhkan tahun 2011 atas tujuan apa? Untuk ambil minyak. Saya kata, saya takut darurat ini akan digunakan oleh golongan-golongan ini untuk ambil sesuatu daripada negara kita. And sure enough, macam saya kata, kita tengok berapa ratus juta, bilion dan jana wibawa sekarang ini menghadapi skandal masalah.